pada malam ini lebih kepada kuliah secara umum, dan suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikongsikan daripada kitab Syekh Fahmi Zamzam, almarhum Syekh Fahmi Zamzam, daripada kitabnya 40 hadis peristiwa akhir zaman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naquluha 'ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Hari ini hujan lebat juga. Sempat sampailah. Banyak tempat dah mula bergenang air tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini lebih kepada kuliah secara umum, dan suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikongsikan daripada kitab Syekh Fahmi Zamzam, almarhum Syekh Fahmi Zamzam, daripada kitabnya 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dia meletakkan hadis yang ke-7 dengan tajuk golongan yang sentiasa menang. Hadisnya berbunyi, Anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Rawahul Bukhari. Yang bermaksud daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada satu waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan menang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini dengan riwayat yang banyak dan juga matan-matan yang panjang, sebahagiannya panjang, ada sebahagiannya pendek, ada sebahagian tambahan di antara satu sama lain. Ada sebahagian riwayat yang menyebut la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Akan berterusan ada kumpulan, akan berterusan ada golongan yang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menang. Ada sebagai riwayat menyebutkan dengan qahirin, iaitu mereka berpegang dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan syariatnya sehinggalah sampai
ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wahum kadzalik, dan mereka kekal begitu. Ya. Kemudian disambung beberapa hadis oleh Nabi SAW. Sahabat bertanya, wa ainahum, di manakah mereka? Rasulullah SAW menyebut, hum bi Baitil Maqdis wa knaf bi Baitil Maqdis. Ya. Nabi sebut mereka itu berada di Baitul Maqdis. Ditafsirkan dengan ayat Al-Quran dalam suratul Isra. Allah Subhanahu wa taala menyebut, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhiril ayah. Dalam suratul Isra tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekitarnya, ya. Sekitar Baitul Maqdis, ya. Sekitar Baitul Maqdis kemudian dikaitkan pula dengan suratul Tin. Allah Taala sebut wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, ya. Iaitu sekitar Baitul Maqdis ditafsirkan oleh mufassirin dengan ayat wat-tini waz-zaitun. Tin adalah buah tin, merujuk kepada Damsyik, ya, Dimashq, tempat di mana paling banyak ditanam buah-buah tin di Syria, ibu negara Syria sekarang. Wat-tin waz-zaitun, dan buah zaitun adalah sekitar Baitul Maqdis. Ya, sekitar Baitul Maqdis ini memang banyak pokok-pokok zaitun. Yang ada sebahagian riwayat yang khabar yang menceritakan pokok-pokok zaitun yang berumur ribuan tahun, ya, sebahagiannya sehingga dikatakan pokok-pokok zaitun yang ditanam pada zaman Nabi Isa alaihi salam, ya, lama, ya. Pokok zaitun antara pokok yang lama hidup dia, ya. Dia berterusan hidup, dia takkan mati, ya. Akan tetapi apabila Zionis laknatullah mereka menjajah sebahagian Palestin, Baitul Maqdis, mereka potong pokok-pokok ni, ya. Nah, kerana dendam ke ataupun kerana dengki, ya, kepada sejarah Islam maupun sejarah Kristian, mereka potong pokok-pokok ini. Wa turi sinin, dan juga Turi Saina, ya, semenanjung Sinai di Mesir, ya. Sebab itulah berdasarkan perjanjian ataupun persidangan Zionis yang dibuat di Switzerland, yang dikatakan mereka merasmikan bendera Zionis, negara Israel tersebut. Antara tempat-tempat yang dibincangkan untuk diambil oleh Zionis laknatullah ialah daripada sepanjang sungai Furat sehinggalah sepanjang sungai Nil. Jadi daripada sungai Nil sampai ke sungai Furat, sekitar itu kita mesti ambil. Jadi kalau dilihat daripada hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang sekumpulan daripada kalangan umat Nabi SAW. Juga ada riwayat yang menyebut, wa inni la arju ayyakunu hum ahlus Syam. Nabi sebut dalam riwayat yang lain, sesungguhnya aku berharap bahawa mereka itu ialah ahli Syam. Dan di antara negara-negara Islam yang daripada dulu disebut sebagai negara yang anti-Zionis, anti-Israel, dan negara yang paling dahsyat kehancurannya sekarang ialah Syria, ya, ataupun negara Syam, ya, negara Syria, antara yang paling anti-Zionis dan dialah paling hancur, ya, dialah paling teruk sekali kehancuran yang berlaku. Juga satu riwayat lagi tambahan, Nabi SAW menyebut hatta tuqatilu akhiruhum al-masihud dajjal. Nabi sebut sehinggalah akan diperangi
akhir mereka diperangi kumpulan tersebut ataupun golongan daripada umat Nabi SAW yang paling akhir akan berperang dengan Al-Masihud Dajjal. Akan diperangi yang paling akhir sekali ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya? Jadi kalau dilihat daripada hadis ini, dia akan berterusan panjang-panjang sampailah munculnya Dajjal, sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya? Barulah kemenangan sebenar itu akan timbul. Akan tetapi golongan yang berada di situ akan berterusan mempertahankan agama mereka, tanah mereka dan hak-hak mereka sampai kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ni radhiyallahu taala anhu ialah sahabat daripada Bani Hanifah, ya? Al-Mughirah bin Syu'bah, ya? Silap, Al-Mughirah bin Syu'bah daripada Bani Taif, daripada Bani Thaqif, ya? Antara sahabat-sahabat ketika mana orang-orang Taif, orang-orang Bani Thaqif menolak Nabi SAW dalam peristiwa dakwah Nabi di Bani Thaqif di Taif, ya? Orang halau Nabi, orang baling batu ke Nabi SAW. Daripada kalangan mereka itu ada seorang yang masuk Islam, iaitu sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika mana orang lain semua tolak Nabi, kemudian dia datang jumpa Nabi SAW menyatakan keislaman. Ya. Dan menarik berkaitan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika Nabi SAW selepas daripada Fathu Makkah, orang-orang Arab sekitar mula berduyung-duyung, ya, berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mengarahkan untuk dihancurkan berhala-berhala yang masih ada. Ya, selepas Nabi hancurkan berhala di Kaabah, ya, kemudian Nabi SAW di atas utusan utama Al-Khalid bin Al-Walid suruh pergi pada setiap kabilah-kabilah yang masih ada berhala-berhala yang besar. Ya. Bani Thaqif, dia ada berhala yang besar. Ya. Iaitu berhala Al-Lat. Ya. Al-Lat huwa sanamu Al-Thaqif. Ya. Berhala Lat, kalau dalam Quran sebut Al-Lat wal-Uzza, ya. Berhala Lat dan juga berhala Uzza, ya. Ini antara berhala-berhala besar. Al-Manat, Hubal, ya. Ini berhala-berhala yang besar, ya. Dan kemudian kepada Bani Thaqif, Nabi hantar Abu Sufyan dan juga Al-Mughirah bin Syu'bah untuk hapuskan dan juga hancurkan berhala Lat, ya. Bila Mughirah balik kampung dia sendiri, ya, ketika itu ada sebahagian dah masuk Islam, ada sebahagian tak masuk Islam lagi. Ya. Jadi orang-orang yang tak masuk Islam, dia kata kepada Mughirah, wahai Mughirah, kamu nak hancurkan berhala kaum kamu sendiri? Ya. Mereka sebut kepada Al-Mughirah. Ya. Kemudian orang-orang ini mula menjauhkan diri. Dia kata kalau Mughirah, nanti Mughirah akan dibunuh oleh Tuhan dia. Ya. Orang-orang yang masih kafir lagi. Sekarang ni ada orang kafir kata jangan panggil dia kafir. Penat juga. Masuk Islam lah, senang. Ya, tak panggil pekafir dah. Tapi itu memang termasuk daripada agenda normalisasi pengistilahan. Ya. Jangan guna kafir, guna non-Muslim, dia kata. Ya. Betul. Tak lama Al-Quran pun tak relevan. Tukar istilah sekali. Ya. Itu kita sebut sebagai normalisasi. Agenda normalisasi ni dalam setiap agenda-agenda, sama ada sekularisme, sama ada agenda orientalis maupun agenda liberalisme, mesti ada agenda-agenda normalisasi, menormalkan istilah, buang istilah-istilah yang ekstrim lah dan sebagainya. Kembali kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, dia kata kalau kamu cuba hancurkan berhala kamu akan dibunuh oleh Tuhan kamu. Ya. Kemudian Mughirah panjat berhala Al-Lat dan kemudian
Sebelum daripada dia panjat lagi, dia kata ke Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kamu nak tengok tak betapa bengongnya, bahasa kita lah, betapa bengongnya kaum aku ni. Kita tengok kelakar tak kelakar dia orang. Jadi bila Mughirah panjat berhala Al-Lat, kemudian tiba-tiba dia terjatuh. Dia terjatuh dan dia berguling-guling di tanah. Bila dia jatuh, sebenarnya dia buat jatuh. Dia buat jatuh. Kemudian bila kaum dia melihat Mughirah telah jatuh berguling-guling, mereka pun bersorak. Bersorak kegembiraan. Mughirah telah dibunuh oleh Tuhan. Mughirah telah dibunuh oleh Al-Lat. Kemudian selepas mereka bergembira, Mughirah bangun dan dia kata, betapa bodohnya kamu ni. Benda yang kita cipta, benda yang dibuat daripada batu, kita yang ukir, tiba-tiba dia boleh bunuh aku. Kemudian dia ambil pedang dia dan kapak dia, dia ketuk Al-Lat sampai hancur keseluruhan. Sahabat-sahabat ni hancurkan keseluruhan. Dan apabila sampai dikorek dasarnya sekali, dihancurkan berhala tersebut dan dikorek dasarnya, di dalam dasarnya penuh dengan harta-harta lama dan diberikan kepada orang ramai. Dan ketika dihancurkan berhala Al-Lat, keluar seekor jin hitam. Dan kemudian jin itu ditetak oleh sahabat-sahabat. Setiap kali hancurkan berhala-berhala yang besar, apabila dihancurkan keseluruhan, akan timbul jin yang menjaga berhala tersebut. Khalid bin Walid potong jin tersebut. Kemudian bila mereka balik jumpa dengan Nabi SAW, Nabi sebut itulah sebenarnya Al-Lat yang telah merosakkan, yang telah mengganggu seluruh anak Adam dan merosakkan akidah manusia. Itu Mughirah bin Syu'bah, orang yang masuk Islam, kemudian dialah yang menghancurkan berhala kaum dia sendiri. Mughirah bin Syu'bah menjadi sahabat-sahabat yang besar, berterusan membantu Islam, dan akhir hayat dia menjadi gubernur di Kufah sebelum dia wafat radhiyallahu taala anhu. Jadi Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan hadis ini berkaitan dengan hadis la tazalu ta'ifatun, akan berterusan ada sekumpulan daripada kalangan umat Nabi SAW yang akan zahirin, yang akan mempertahankan agama Nabi SAW. Sebab tu kita tidak sebut kumpulan itu dengan satu-satu kumpulan. Kita sebut kepada umat Islam yang berada di Palestin ketika ini. Sebab tu Palestin ataupun tanah berkat ini, kalau dari sudut sejarah dia dan dari sudut agama sekalipun, dia bukan milik mana-mana bangsa. Sebab dia bertukar-tukar milik di antara 4 agama yang utama dan sebahagian empayar-empayar selain daripada 3 agama tersebut. Daripada Al-Quran difahami bahawa tanah itu adalah milik orang-orang yang beriman. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi Musa alaihi salam selepas diselamatkan daripada Firaun, daripada semenanjung Sinai yang disebut sebagai Atih, yatihuna fil ard, apabila mereka berada di semenanjung Sinai, diselamatkan daripada Firaun, kemudian Allah Taala suruh mereka berjuang. Inna fiha qauman jabbarin, ada satu kaum yang sentiasa melakukan kerosakan. Maka disuruh Bani Israel untuk memerangi mereka, kemudian mengislamkan mereka, berdakwah kepada mereka. Tapi Bani Israel ialah kaum yang degil kepada Nabi mereka. Kerana kedegilan mereka tersebut, Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka keluar daripada kawasan itu. Atih, Al-Quran sebut yatihuna fil ard, dari sudut istilah disebut sebagai Atih Bani Israel, kawasan
apa bahasa Melayu, kawasan yang dilarang mereka daripada keluar. Tidak dibolehkan mereka keluar daripada kawasan itu. Pusing-pusing kat situ juga. Beranak pinak 40 tahun kat situ. Ya? Sehingga Nabi Musa alaihi salam wafat pun di situ dan waktu itu. Ya? Dan Allah Ta'ala gantikan dengan Nabi Yusha. Nabi Yusha yang akhirnya dapat memujuk, boleh jadi dengan dakwah yang panjang Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Yusha, akhirnya orang-orang Bani Israel sedia untuk berjihad. Ya? Dan mereka menang. Allah Ta'ala sebut ghalibun, memang mereka akan menang. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah bertukar kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Ta'ala kemudian mereka ingkar balik. Allah Ta'ala hantarkan Jalut, kan? Kemudian dengan Talut dan Daud alaihi salam, kan? Kemudian Nabi Daud alaihi salam jadi raja mereka yang disebut sebagai Ahdul Muluk, zaman pemerintahan raja yang juga Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud 30 tahun, Nabi Sulaiman 10 tahun. 40 tahun, zaman yang disebut sebagai zaman kegemilangan Bani Israel, memerintah hampir berapa luas kawasan dunia, yang dibangga-banggakan sangat oleh Bani Israel. Itu zaman keemasan mereka. Sebab tu mereka bendera negara mereka dengan Star of David, bintang Nabi Daud, dikatakan begitu. Jadi mereka nak kembali ke arah itu. Dan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ialah Nabi yang memerintah dengan takwa dan iman. Itu adalah zaman keemasan mereka. Sebab tu Bani Israel yang kalau kita kata pun Bani Israel yang ada pun bukan Bani Israel yang asal. Sebahagian besar Bani Israel telah banyak yang hilang. Sama ada yang ketika mana mereka diperhambakan ketika zaman Nebukadnezar ataupun Bukhtansar, ataupun yang kemungkinan yang dikatakan dibakar ataupun dibunuh hidup-hidup, genocide oleh Nazi, mati 6 juta orang. Sebab tu yang ada pun sekarang bukan Bani Israel yang asal, Bani Israel yang jadian. Ada sebahagian yang mengatakan bahawa ada campur juga dengan keturunan Bani Israel. Ada sebahagian yang mengatakan Ashkenazi itu bukan langsung, tak ada kaitan dengan Bani Israel. Ada sebahagian kata ada campur sikit-sikit darah, berkahwin campur juga. Ada sebahagian kata memang semata-mata jadian. Memang jadian betul. Ashkenazi itu bukan, tak ada langsung darah Bani Israel pada mereka. Sebab tu antara agenda mereka ialah panggil balik Bani Israel mana-mana yang betul-betul ada tu. Sama ada yang ada di Ethiopia ke, yang ada di di Arab, di Yaman, malahan yang daripada China ataupun daripada tanah Melayu sekalipun, untuk datang keturunan-keturunan ini, untuk pergi jadi rakyat Israel. Sebab tu kalau kita sebut Bani Israel itu bukanlah Bani Israel yang asal, Bani Israel yang jadian semata-mata. Sudahlah jadian, mereka tidak pula beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu berterusan menjadi mangsa pada perang yang panjang ini adalah orang-orang yang jahil. Sama ada di kalangan yang paling kita kesian adalah orang-orang kafir Bani Israel yang datang. Itu paling kesian sebenarnya. Sebab orang Islam, kita yakin sangat-sangat bahawa kematian mereka adalah syahid. Mati mereka mati orang iman. Macam mana, sama ada mereka mati secara langsung, tidak langsung, dizalimi, tak dizalimi, apa sekalipun, mereka tinggal di situ, matinya tetap mati iman. Tapi orang-orang rakyat Israel itu adalah yang paling kesian, datang semata-mata kemudian menjadi mangsa penipuan Yahudi dan Amerika.
Sebab tu bila Nabi sebut tentang berterusan ini, sampai daripada intifadah pertama, intifadah kedua, sampailah kepada Taufanul Aqsa ini pun berterusan perjuangan Palestin, orang Islam untuk mempertahankan agama dan tanah air mereka. Sebab tu Nabi sebut zahirina 'alal haq hatta ya'tiyahum amrullah, berterusan. Kita akan lihat berterusan ini sama ada walaupun bertukar empayar dunia sekalipun, daripada perang dunia pertama, perang dunia kedua, sampai mungkin perang dunia ketiga nanti tak tahu bila, bertukar daripada British, ketika British menjadi kuasa dunia, kemudian menandatangani perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour inilah yang menyerahkan semua negara-negara umat Islam ataupun pemetaan pertama negara-negara umat Islam. Perjanjian Balfour, Turki dipecah-pecahkan, semua-semua ni dipecah-pecahkan, jadi negara-negara baru. Saudi pun negara baru, kan, Jordan negara baru, Lebanon dan sebagainya. Sebab itulah antara orientalis barat yang paling masyhur sebagai penasihat Amerika, Bernard Lewis. Bernard Lewis ni dia yang mencadangkan pemetaan baru umat Islam, pemetaan baru negara Islam. Sebab tu kalau kita lihat, semua konflik-konflik ini akan berlaku di negara umat Islam sahaja. Mana-mana negara umat Islam konflik berterusan panjang sehingga berlaku pemecahan negara sekalipun, sebagaimana yang berlaku di Sudan, sampai pecah dua negara, sampai hancur sebuah negara, sebagaimana yang berlaku di Yaman, di Syria, hancur negara. Tak tahu macam mana mereka berterusan hidup dalam keadaan kesusahan begitu. Sebab tu Bernard Lewis mencadangkan pemetaan baru negara Islam. Dia dah cadangkan, dan antara agenda paling utama selain daripada memetakan negara umat Islam ialah mengalihkan ibu negara Israel kepada Jerusalem. Mereka buat berapa tahun lepas ibu negara Israel di Tel Aviv, kemudian mereka alihkan ke Jerusalem. Sebelum daripada Israel alihkan pun, Amerika yang alihkan dulu kedutaan dia. Dia alihkan kedutaan Amerika di Tel Aviv ke Jerusalem. Lepas tu barulah Israel mengalihkan ibu negara dia ke Jerusalem. Jadi semakin menekan kepada negara umat Islam, kepada Baitul Maqdis. Sebab tu orang Hamas ataupun orang-orang Palestin yang berjuang ni, untuk yang pemetaan baru umat Islam ini disebut sebagai the deal of the century. Dia ada dokumen benda ni. Hampir semua perancangan jahat orang kafir ni, dia berdokumen. Dan bila dah semakin separuh berjaya, baru dia keluarkan dokumen tu, ataupun konon-kononnya dokumen tu bocor. Padahal dah separuh berjaya, 70% dah buat. Lepas tu umat Islam baru tahu, tenganga je. Yang paling kita tak sangka pula, ataupun sebenarnya kita dah sangka perkara tersebut, akan tetapi dalam pemetaan baru umat Islam itu mewujudkan kelompok-kelompok yang kita boleh katakan sebagai pengkhianat umat Islam. Sama ada negara-negara besar umat Islam yang terlibat sama membantu Israel. Hampir semua negara umat Islam ataupun negara Arab Islam membantu Israel. Mana yang tak bantu ataupun yang disebut sebagai anti-Zionis, anti-Israel, negara tu hancur. Ada 5 negara yang disebut sebagai negara teroris oleh Amerika satu ketika dahulu. Ketika 11 September tu disebut nama-nama negara ni. Ada 5, Iraq, Syria, Yaman, Iran, satu lagi apa, tak lupa pula. Apa tak satu lagi. Jadi semua negara tu berlaku konflik yang dahsyat. Satu lagi Libya.
Libya pun habis. Lepas Arab Spring tu, Saddam Hussein dan juga Muammar Gaddafi habis. Yaman hancur, Syria hancur, Iran je masih kekal. Sebab tu ada juga yang membincangkan berkaitan dengan Hamas menerima dana daripada Iran, dana daripada Hizbullah. Sebab tu dalam isu geopolitik ataupun dalam isu geopolitik antarabangsa ini, sentimen mazhab adalah perkara yang sangat perlu diasingkan daripada perbincangan. Kerana orang-orang kafir mengharapkan orang Islam bergaduh isu mazhab dan berperang isu mazhab, berperang isu bangsa, berperang sesama umat Islam, Arab Kurdish ke, Arab dengan Turki ke, Sunni Syiah ke, lepas tu mereka datang sebagai penyelamat. Sebab tu walaupun ada sebahagian juga berpandangan bahawa Hamas tak sepatutnya terima bantuan-bantuan daripada Iran, terutamanya mereka yang sangat anti pada Syiah. Ala kulihal, berkaitan dengan kalau perbincangan dana, ada sebahagian yang mengharamkan, ada sebahagian yang mengharuskan perkara tersebut. Itu perbincangan yang panjang melibatkan orang-orang yang berada di situ, bukan kita yang menghukum mereka berdasarkan fatwa kita. Ada yang tak setuju, ada setuju, ada tak setuju, itu satu perbincangan. Ala kulihal, mereka menentang satu kelompok yang berterusan menzalimi mereka, yang menentang Islam, iaitu kelompok Yahudi Bani Israel. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang urusan Allah. Tak tahu panjang mana. Kita pun tak tahu berterusan sampai bila. Adakah peperangan Palestin Israel ini akan membawa kepada peperangan dunia yang ketiga? Akan diheret negara-negara kepada dua kelompok, sama ada yang disebut sebagai Amerika dengan berperang dengan Rusia, satu kelompok barat, satu kelompok timur yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan ketika itu mungkin kita akan rasa tempiasnya. Sekarang pun kita setiap kali peperangan rasa tempiasnya. Wahum zahirun, dan mereka akan berterusan. Ada sebahagian riwayat menyebut wahum qahirun, iaitu mereka tidak lari dan kekal istiqamah di situ. Sebab tu kita tengok orang-orang Palestin ialah orang yang hidupnya di situ, kecil sampai besar kat situ. Kita tak boleh bayang orang yang kecil sampai besar macam tu, negara dia hancur, negara dia sentiasa berperang, berpuluh-puluh tahun, daripada 1948 penubuhan negara haram Israel, 1948, daripada awal sebelum itu. Kalau kita lihat Theodor Herzl ni, dia nak beli tanah-tanah Palestin. Pendiri Zionis Theodor Herzl dia nak beli tanah. Selain pada dia nak suruh orang-orang Zionis Yahudi beli tanah-tanah Palestin, dia sendiri nak beli tanah milik Sultan Abdul Hamid kedua. Kalau tuan-tuan tengok dokumentari, walaupun dokumentari itu tidak berapa tepat, akan tetapi Theodor Herzl berjumpa dengan Abdul Hamid dalam beberapa kali perjumpaan untuk beli tanah Sultan Abdul Hamid di Palestin. Dan Sultan Abdul Hamid, sebabkan tu tanah dia, walaupun di Palestin, dia kalau dia nak jual, dia boleh jual. Tapi dia tak jual. Walaupun hutang Uthmaniyah semakin menekan dan sebagainya, dia tak jual. Maka istiqamah begitu, bertegas dalam prinsip begitu. Macam mana sekalipun kita akan mati juga. Tapi kita dibangkitkan bagaimana? Adakah bangkit kita itu memperjuangkan Islam, ataupun bangkit kita itu mengkhianati Islam? Sikit. Azan ya? Belum lagi? Belum lagi. Sebab tu riwayat-riwayat hadis ini
sama ada daripada Al-Quran tentang tanah yang diberkati. Sebab tu bagi orang Islam dalam melihat perjuangan orang-orang Palestin, ya, walaupun kadang kita sedih tengok video, ya, kita tengok budak mati ke, kan, budak kena empat rumah ke, kita sedih, ya. Tetapi sedih itu mesti diselarikan dengan gembira bahawa mereka mati di tempat yang diberkati dengan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun sedih, tengok sedih, kan, budak-budak mati, orang tua mati, orang perempuan mati, tapi mereka mati dalam keadaan syahid, sebahagian besarnya syahid, ya. Sama ada yang pergi secara tugas sekalipun, orang-orang Islam yang jadi pemberita sekalipun mungkin kena dan sebagainya, mati dan sebagainya, insya-Allah syahid di tempat itu, ya. Dan peperangan itu akan berterusan, ya. Sebagaimana Nabi sebut, hatta tuqatilu akhiruhum al-masihud dajjal. Boleh jadi yang paling akhir sekali adalah peperangan dengan ad-dajjal. Itu yang paling akhir. Nabi Isa akan turun di Damsyik, dekat dengan Palestin, ya. Dajjal pun orang-orang Yahudi asyik duk cari dia punya Mesiah, kan, dia punya Al-Masih juga. Dia duk cari lembu merah, tak habis-habis cari, kan. Dia kira satu persatu kulit bulu lembu, dia kira semua merah ke tak bulu tu. Kalau ada orang dakwa lembu aku warna merah, dibawa, dia kira satu persatu semua kulit dia bulu dia merah ke ataupun coklat ke, dikira. Selagi tak jumpa penuh semua bulu merah, selagi tu belum sampainya Al-Masih mereka, ya. Sebab itulah bagi kita orang Islam yang berada jauh daripada mereka, ya, kegembiraan atas perjuangan mereka, kemudian kita sentiasa berdoa mudah-mudahan kita dapat berada di sana, ya. Tapi mungkin kerana kekangan-kekangan dan sebagainya, kita tak boleh nak ke sana terus, ya. Tapi mudah-mudahan berterusannya kita berada di pihak itu, kerana semakin akhirnya zaman, semakin kelirunya kelompok, ya. Berapa banyak negara umat Islam, orang Islam tapi bersama dengan kelompok Yahudi Zionis, ya. Islam, negara Islam, Mesir, Saudi sekalipun, Oman, Bahrain, Qatar, UAE, negara Islam, ya. Tetapi mereka bersama dengan kelompok Amerika dan Israel. Kalau dia orang kencing banjir rumah-rumah orang Palestin, orang Yahudi ni, kalau dia orang kencing je pun, sebagaimana yang disebut oleh Abdullah Azzam, Syekh Abdullah Azzam, Syahid Abdullah Azzam, yang membantu umat Islam di Afghanistan, dia kata orang Islam ni kalau bertempik pekak, kalau tempik seluruh orang Islam ni pekak Yahudi, kata begitu, kan. Kita berhenti je, tuan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi tuan-tuan, hadis ini berkaitan dengan satu golongan yang berada di Baitul Maqdis. Dia akan berterusan, dan mudah-mudahan hati kita dan doa kita akan sentiasa bersama dengan mereka, ya, secara berterusan. Kita juga secara berterusan untuk sentiasa membantu mereka dan mendoakan kemenangan untuk mereka. Jadi saya kira sekali itulah perkongsian pada malam ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان
Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.